Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami akan membentangkan tentang kajian yang telah kami lakukan, iaitu perkahwinan campur mengeratkan perpaduan. Saya akan membentangkan tentang apa itu perkahwinan campur dan faktor-faktor yang mendorong kepada perkahwinan campur di Malaysia. Apa itu perkahwinan campur? Perkahwinan campur adalah perkahwinan yang terhasil daripada dua individu yang mempunyai latar belakang bangsa, agama atau kerajaan yang berbeza. Di Malaysia, kita dapat melihat dua jenis perkahwinan campur yang terhasil daripada individu yang berlainan bangsa maupun agama. Seterusnya, dalam meniti arus kemodenan, kita dapat melihat bahawa teknologi maklumat dan komunikasi semakin berkembang. Perkara ini sangat memudahkan urusan setiap individu, bukan sahaja bagi mendapatkan maklumat, malah mereka juga dapat mengenali dan berhubung dengan manusia seantara dunia. Oleh itu, tidak mustahil terhasilnya perkahwinan campur yang bukan sahaja berlaku di luar negara, malah di Malaysia juga. Malaysia adalah sebuah negara berbilang bangsa dan agama, maka tidak hairanlah sekiranya ada individu yang memilih untuk berkahwin dengan pasangan yang berlainan bangsa maupun agama. Antara faktor yang menyumbang ke atas perkahwinan campur selain daripada perasaan cinta kepada pasangan adalah daripada segi ekonomi, transportasi, globalisasi informasi serta pendidikan. Walau bagaimanapun, perkenalan melalui internet, teman kerja, bekas teman sekolah serta sahabat adalah sebahagian jalan perkenalan yang mendorong pasangan berbeza kaum untuk berkahwin. Melalui kajian yang telah dilakukan, perkahwinan campur telah lama wujud di Malaysia berdasarkan sejarah Malaysia. Sebagai contoh, perkahwinan di antara Sultan Mansur Shah dan juga Puteri Hang Lipo iaitu Maria Hertogh yang menjadi salah satu pasangan campuran yang termasyhur di Malaysia. Pengawalan perkahwinan campuran dikawal oleh pihak sistem perundangan negara, terutama sekali bagi pasangan yang berlainan kewarganegaraan. Berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, perkahwinan di antara orang bukan Islam dan orang Islam adalah dilarang. Manakala akta yang dipakai untuk perkahwinan di antara orang bukan Islam adalah Akta Membarui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Peruntukan undang-undang berkenaan adalah terletak dalam Undang-Undang Domisil Seksyen 48 dan 49 AMU. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami dapat mengesan beberapa kesan isu yang terjadi berpunca daripada perkahwinan campur. Antaranya, terdapat beberapa pihak yang risau dan bimbang tentang peningkatan masalah yang akan dibawa oleh pasangan perkahwinan campur. Sebagai contoh, pasangan perkahwinan campur dikatakan lebih mudah untuk bercerai berbanding pasangan perkahwinan biasa dan boleh menjejaskan generasi penerus. Tambahan pula, masalah yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka akan bertambah, terutamanya dari aspek masalah peribadi dan masalah bersosial berbanding rakan-rakan mereka yang datang daripada keluarga homogami. Kesan isu yang kedua ialah wujudnya konflik di antara ibu bapa dan anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak akan meninggalkan budaya mereka sendiri. Hal ini kerana anak-anak mereka lebih cenderung kepada ingin hidup yang bebas dan menyesuaikan diri dengan budaya baru, walaupun ibu bapa mereka ingin mengawal dan mengekalkan budaya asal. Selain daripada dua kesan yang telah dinyatakan tadi, isu-isu berkaitan konflik akulturasi atau asimilasi, pewaris keturunan dan kesinambungan etnik juga bakal dihadapi dalam keluarga. Akhir sekali, impak yang ditinggalkan oleh pasangan perkahwinan campur terhadap masyarakat sekeliling.
Impak yang ditinggalkan boleh dilihat dari dua sudut, iaitu sudut positif dan sudut negatif. Dari sudut positif, ilmu pengetahuan tentang budaya dan bangsa lain dapat diperoleh oleh individu. Dari sudut negatif pula, masalah pasangan untuk mengadaptasi budaya masing-masing yang berbeza. Perbezaan bangsa dan adat bukanlah satu titik penghalang bagi setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga. Disebabkan negara kita tidak meletakkan undang-undang yang ketat bagi perkahwinan campur, maka ramailah masyarakat yang membiasakan budaya ini. Perkahwinan campur tidak terhad pada perbezaan budaya dan ada juga individu yang mengahwini pasangan mereka yang berbeza agama dan negara. Contohnya selebriti tanah air iaitu Raja Ilya dan suaminya Tran Garrett iaitu seorang usahawan di Australia. Perkahwinan campur ini tidak ditegak kerana kebaikannya lebih tinggi berbanding keburukannya. Antara kebaikan perkahwinan campur pertamanya ialah pasangan itu berpeluang untuk berkenalan di antara satu sama lain. Bukan sahaja dengan pasangannya, bahkan seluruh keluarga yang terlibat. Dan ini bersesuaian dengan hikmah atau tujuan Allah menciptakan manusia dari berbilang bangsa, puak dan kaum. Tidak dinafikan kelebihan lain seperti dapat melahirkan baka atau genetik yang baik dengan menerapkan perbezaan nilai budaya dalam diri anak-anak sekaligus menjadikan mereka lebih terbuka dalam berfikir. Di samping itu, ia mengeratkan hubungan kekeluargaan apabila kedua buah keluarga juga boleh mengenali dan mengetahui cara hidup yang berlainan daripada apa yang mereka lalui selama ini. Melalui kahwin campur juga boleh meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup apabila pasangan saling mempelajari budaya hidup dan adat yang bertentangan daripada kebiasaan mereka. Persoalan Islam membenarkan perkahwinan campur adalah, ya, ianya dibenarkan. Hal ini kerana perkahwinan campur adalah sama keadaannya dengan perkahwinan sebangsa. Namun, ia mestilah disasarkan pada asas agama yang sama iaitu Islam. Selagi mana kedua-dua pasangan itu beragama Islam, maka tiada masalah untuk mereka melangsungkan perkahwinan. Perkara yang dilarang ialah apabila seorang individu itu ingin berkahwin campur tetapi pasangannya berlainan agama. Islam juga berpendapat bahawa perkahwinan campur ini mampu membantu menyebarkan risalah Islam dengan lebih luas. Setiap perkahwinan mempunyai cabaran yang berbeza-beza. Hal ini turut dirasakan bagi pasangan yang berkahwin campur. Antara cabaran yang mereka hadapi adalah salah seorang pasangan mungkin tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan penerimaan agama dan amalan budaya yang baru. Apatah lagi jika tidak terdapat sifat tolak ansur antara satu sama lain. Ia boleh menyebabkan konflik serta salah faham. Selain itu, jika berlaku sebarang konflik sehingga melibatkan campur tangan ahli keluarga yang lain, ia berpotensi mencetuskan pergaduhan yang berasaskan kaum. Tidak mustahil sifat prejudis juga akan muncul antara satu sama lain. Untuk mengurangkan cabaran ini, setiap pasangan perlulah mempunyai sifat toleransi dan mengaku salah antara satu sama lain. Jika terdapat sebarang masalah, pasangan itu perlu duduk berbincang dan dapatkan nasihat pakar jika buntu mencari jalan penyelesaian. Seseorang Muslim bertanggungjawab untuk mengajar ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada pasangannya. Jika diri sendiri tidak mampu dan masih memerlukan bimbingan, bertolak ansurlah dengan pasangan untuk mencari waktu bagi mendengar kuliah di masjid atau mencari guru agama secara peribadi. Didikan agama yang tinggi mampu menjamin keharmonian sesebuah rumah tangga. Seterusnya, sebagai suami isteri, wajib ke atas diri setiap individu untuk sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain. Hormat ini bermaksud tidak berkata kasar atau kesat ketika berbicara. Seorang isteri juga dianggap derhaka sekiranya meninggikan suara kepada suami. Selain hormat menghormati sebagai pasangan yang baik, sifat memahami perlu diterapkan dalam diri. Memahami kehendak dan keperluan pasangan adalah satu sifat terpuji yang boleh dicontohi oleh setiap generasi. Apabila tiada sifat memendam, kehidupan berumah tangga akan mudah dan aman. Untuk kajian ini, kami mengumpulkan maklumat menggunakan Google Form. Pautan Google Form kami kongsikan kepada rakan dan ahli keluarga. Maklumat terkumpul menunjukkan 93% daripada responden kami adalah Melayu, manakala 5% dan 3% lagi adalah terdiri daripada kaum Cina dan India.
pendapatan kajian dan pembincangan yang telah dijalankan, bahagian ini membincangkan analisa data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada soal selidik yang telah diisi oleh responden melalui Google Form. Data yang telah dimasukkan diproses bagi mendapatkan statistik seperti nilai peratusan, min purata dan taburan kekerapan. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi, perkahwinan campur ini sering berlaku dan rata-rata ianya tidak membawa masalah. Selain itu, masyarakat berpendapat bahawa wajar untuk membudayakan perkahwinan campur ini. Di samping itu, kebanyakan masyarakat bersetuju tentang perkahwinan campur ini. Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahawa dengan perkahwinan campur ini dapat menyumbang kepada keharmonian sejagat. Akhir sekali, dengan perkahwinan campur ini mampu untuk mempertahankan adat tradisional sesuatu bangsa. Jadi, sebagai rumusannya, perkahwinan di antara etnik ini sangat digalakkan kerana ia mampu menjadi penyumbang yang amat penting kepada pembinaan bangsa di Malaysia. Pembinaan bangsa ini juga boleh membuktikan kepada masyarakat yang di luar sana atau kepada luar negara bahawa negara yang hidup bermajmuk ini dapat hidup dengan aman dan harmoni. Selain itu, kita juga dapat mengetahui budaya yang diamalkan oleh pasangan kita tanpa berasa sangsi atau benci. Dengan memahami suatu budaya, kita dapat menghormati budaya tersebut serta dapat memberikan pandangan yang positif kepada orang ramai. Ianya boleh membuktikan bahawa perkahwinan campur ini sebenarnya adalah baik dan akhir sekali dapat menolak sifat keterasingan dalam diri kita. Maksud sifat keterasingan adalah kita memandang rendah terhadap budaya atau agama itu. Jadi, sifat ini haruslah ditolak kerana ianya sangat memudaratkan kita dan orang di sekeliling kita. Oleh itu, marilah kita membudayakan perkahwinan campur di antara etnik di negara kita supaya kita dapat mengeratkan lagi hubungan sesuatu kaum dengan kaum lain tanpa perbalahan atau pertelingkahan. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.